Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. InsyaAllah pada malam ini kita bersiaran secara langsung dari page Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim Daerah Johor Bahru bagi program Bicara Hati ke Hati 1.0 dengan topik pada malam ini kita membicarakan tentang modul keluarga sejahtera negeri Johor di dalam modul yang pertama iaitu mengenali pasangan dua jiwa satu hati. Dan insya-Allah pada malam ini fokus perbincangan kita adalah berkaitan bagaimana kita nak memilih pasangan yang ideal bagi kita menjadikan mereka peneman yang terbaik dalam kehidupan kita melalui proses perkahwinan. Jadi terlebih dahulu sebelum itu saya nak ingatkan pada semua yang baru masuk di dalam live kita, jangan lupa like dan share page kita pada malam ini, Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim Daerah Johor Bahru. Jadi sebelum tu apa kata kita berkenalan terlebih dahulu dengan ahli panel kita pada malam ini yang kita bawa khas daripada penggerak wanita Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim Daerah Johor Bahru. Jadi kita mulakan dengan ahli panel yang pertama. Ahli panel dah get ready semua InsyaAllah Ustaz, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi kita mulakan dengan ahli panel yang pertama untuk memperkenalkan diri, Puan Suciati Azim. Dipersilakan Puan. Puan Suciati? Oh, belum bersama dengan kita lagi? Lupa buka mic. Okey, kita mulakan dulu dengan panel yang kedua. Puan Haryati Arifin. Perkenalkan diri dahulu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Moderator. Okey, saya Siti Haryati binti Arifin atau boleh je panggil saya Kak Siti atau Kak Yati kerana nama saya ada dua-dua di dalam nama panjang tu dan alhamdulillah saya telah diterima bertugas di dalam Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim pada tahun lepas dan dilantik sebagai penggerak wanita bagi memperkenalkan modul keluarga sejahtera kepada masyarakat di luar sana dan untuk makluman semua, modul keluarga sejahtera ini adalah khusus untuk masyarakat non-Muslim dan juga modul ini telah disediakan oleh Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim, Yayasan Pembangunan Keluarga lah. Dan juga untuk makluman semua, sebelum ni saya merupakan seorang usahawan wanita dan juga sentiasa dan bergerak aktif di dalam kebajikan iaitu NGOs dan mungkin kerana sifat saya yang suka untuk bersama masyarakat maka saya rasa senang dengan tugas-tugas tersebut dan alhamdulillah bila saya bersama-sama dengan keluarga YPKDT ni saya lihat tugas saya tidak jauh beza dengan tugas saya yang sebelum-sebelum ni menyantuni masyarakat setempat tetapi bezanya kita lebih sedikit kepada masyarakat non-Muslim dan saya harapkan semoga dengan hikmat batin saya yang sedikit itu dapat diterima oleh masyarakat di dalam don saya. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Jadi saya boleh panggil Kak Yati lah, senang Boleh Ustaz? Boleh. Kak Yati saya nak tanya, sebelum ni bergerak usaha wanita, jadi sebelum ni buat apa? Macam-macam Ustaz. Saya meniaga wedding. Saya sebenarnya sebagai wedding planner dan saya ada buat boleh promote sikit. Okay. Saya punya wedding planner, nama company saya Vendora Catering, Bridal and Catering, berpusat di Taman Pelangi Indah dan saya telah berkecimpung di dalam bidang wedding planner ni dah lebih daripada 15 tahun dan sekarang ni dah menjadi turun-temurun kepada anak saya Ustaz. Alhamdulillah. Ni saya dah bagi ruang untuk promote ni, jangan lupa komisen saya InsyaAllah. Okey, kita cuba pada panel yang pertama tadi yang ni ada kecelapan teknikal tadi. Sekarang panel yang pertama dah masuk balik dalam live kita. Puan Suciati Azim, boleh perkenalkan diri tak Puan? Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Syari sebagai moderator pada malam ini dan kepada para panel yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua yang mengikuti program Bicara Hati ke Hati pada malam ini. Saya Suciati binti Azim, penggerak wanita Don Permas berusia 58 tahun
Saya sebelum ni menjalankan perniagaan bersama keluarga dalam bidang pembinaan hampir 30 tahun. Jadi bila dah berusia emas, dah melangkau kepada usia emas ni, saya banyak meluangkan masa bersama keluarga dan menjalankan pertubuhan-pertubuhan yang lebih kepada kemasyarakatan lah. InsyaAllah, Alhamdulillah, saya diterima dalam sebahagian keluarga Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim ini juga. Tugasan saya ada hubung kait dengan apa yang saya lakukan selama ini. Dan insyaAllah saya dapat menjalankan tugas dan amanah ini dengan sebaik mungkin. Alhamdulillah. Sedikit sebanyak apa yang diperkatakan kepada panel yang pertama tadi, model keluarga sejahtera ini dikhususkan oleh masyarakat non-Muslim yang berdapatan merupakan pelengkap kepada modul Sakinah yang telah diperkenalkan sebelum ini. Dalam masyarakat dengan adanya modul ini diharap dapat menjadi panduan dan bimbingan bukan sahaja kepada keluarga non-Muslim dan tapi kepada masyarakat negeri Johor khususnya. Modul keluarga sejahtera ini adalah salah satu inisiatif kerajaan Johor yang menerusi Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim. InsyaAllah kami para barisan penggerak wanita dapat memikul dan menjalankan tanggungjawab yang sebaik mungkin membawa modul keluarga sejahtera ini bersama-sama wanita di luar sana dalam arus pembangunan dan meningkatkan ekonomi keluarga, juga mengatasi masalah sosial. InsyaAllah. Itu saja. InsyaAllah. Oh, panjang tu perkenalan dia ni. Oh, mantap ni. Ini kita tak sabar nak tengok kupasan kejap lagi. Memang non-stop ni. Dia bagi kita tip bermacam-macam tip, insyaAllah. Jadi saya lihat independen yang pertama dengan yang kedua tadi, kedua-duanya backgroundnya seorang usaha wanita. Jadi kita lihat kita punya panel pun bukanlah yang biasa-biasa. So panel yang kita bawa pada malam ini semuanya yang luar biasa, insyaAllah. Jadi kita teruskan pada panel yang ketiga, Puan Amy Yusnurida. Boleh perkenalkan diri. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Diharap semua dalam keadaan yang sihat di waktu kita berada dalam pandemik COVID-19 ni. Okey, saya Amy Yusnurida binti Abdullah, pegawai penggerak wanita Darul Ta'zim, ditugaskan di bahagian Don Lakin. Hari ini kita akan sama-sama memperkenalkan modul yang pertama daripada modul keluarga sejahtera negeri Johor, di mana modul ni dibuat khas untuk warga Johor yang bukan beragama Islam dan dibuat oleh ilmuwan-ilmuwan daripada Pusat Penyelidikan Sains dan Teknologi, Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial Kemanusiaan daripada Universiti Teknologi Malaysia. Hebat kan modul ni yang kita akan belajar tak lama lagi ni. Okey, untuk memperkenalkan saya sebelum menjadi seorang penggerak wanita, dilantik sebagai penggerak wanita ni, saya bekerja sebagai pegawai bank selama 23 tahun. Tapi pencen awal lah. Sekarang saya buat bisnes sendiri. Itu saja untuk memperkenalkan diri saya, Ustaz. Masya Allah. Lagi seorang ahli panel kita, background pun seorang usaha wanita. Awalnya seorang pegawai bank, sekarang buat bisnes juga Puan Amy? Ya, bisnes. Oh, mantap. Saya pula rasa macam kedil dekat sini ya. Okey. Kita teruskan pada panel yang seterusnya, yang terakhir, yang keempat, iaitu Puan Rozita Muhammad Sanusi. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Terima kasih Ustaz selaku moderator kita pada malam ini. Sama. Bicara hati ke hati. Khususnya daripada modul keluarga sejahtera negeri Johor. Saya Rozita binti Muhammad Sanusi, penggerak wanita dari Yayasan Keluarga Darul Ta'zim daerah Johor Bahru, di mana penempatan saya untuk bank tempat. Modul keluarga sejahtera negeri Johor ini adalah kesinambungan daripada modul keluarga Sakinah. Di mana modul ini terdapat 14 topik-topik, 14 tajuk yang menarik yang bakal kami penggerak wanita untuk kongsikan bersama dengan anda. Terlebih dahulu kita ucapkan terima kasih kepada pegawai daerah kami, Puan Nuhayati Culan dan juga Puan Ayuni yang sentiasa memberikan kata-kata sokongan kepada kami sebagai penggerak wanita untuk terus melangkah hadapan. InsyaAllah modul keluarga sejahtera negeri Johor ini
sebanyak kehadiran kami menjadi penyuntik pemakin kepada anda di luar sana. Dan sebelum ini saya bergerak aktif dalam NGO sejak 2015 sehingga kini bersatu dengan Muslimah Negeri Johor di mana kami juga kami agak berbeza tapi sama untuk mendekati dan menyantuni masyarakat. Dan saya juga pernah menyertai dengan program-program pengacara dan juga bersama dengan RTM Johor, bersama dengan anak suara dan jadi saya harap dengan kehadiran kita semua hari ini dapat bersama-sama program pengacara dan juga bersama dengan anak. Jadi secara hati ke hati sharingkan malam ini bersama dengan anda semua. Jadi itu. Okey, insyaAllah. Terima kasih. Okey, terima kasih pada Puan Rosita. InsyaAllah kita dah pun berkenalan dengan keempat-empat ahli panel kita dan insyaAllah kita akan mulakan selepas ini topik perbincangan kita. So, untuk lagi sekali peringatan pada semua yang baru masuk dalam live kita, jangan lupa like dan share page Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim Daerah Johor Bahru. Saya sebenarnya tadi nak bertanya berkenaan dengan apakah itu modul keluarga sejahtera. Jadi, bila perkenalan tadi semua ahli panel dah terang, dah sebutkan MKSNJ ni apa. Jadi insyaAllah saya rasa tak perlulah saya nak bertanya lagi modul keluarga sejahtera negeri Johor ni apa. Jadi insyaAllah mudah-mudahan apa yang diusahakan ini yang dibuat melalui kerajaan negeri Johor, melalui Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim dapat memberi manfaat keseluruhannya kepada rakyat negeri Johor khususnya insyaAllah. Jadi kita tak nak membuang masa. Jadi untuk kita nak teruskan kepada tak perkenalkan kita punya tim teknikal kita yang ada dekat situ. Sian dia. tim teknikal. Boleh juga kita perkenalkan pada Ustaz Nasiruddin. Assalamualaikum. Ustaz. Saya hampir terlupa sebenarnya. Okey, Dah 2 kali saya asyik lupakan Ustaz je sebab tak nampak muka Ustaz dalam layar saya ni. Okey Ustaz, perkenalkan diri. Jangan lupakan orang teknikal ni Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Apa khabar semua, sihat? Salam. Dan Sihat, alhamdulillah. Dan semua yang Bi sedang khair. menonton, semua yang sedang menonton, saya kenalkan diri saya Muhammad Nasiruddin bin Muhammad Tahir. Saya sebagai penggerak Sakinah Darul Ta'zim Parlimen Pulai. Dan pada malam ini saya saya volunteer untuk mengendalikan teknikal untuk kita punya acara ataupun bicara hati ke hati 1.0 pada malam ini. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita doakan supaya teknikal ini berjalan dengan lancar lah daripada permulaan sehingga akhir. Itu saja. Terima kasih. InsyaAllah mudah-mudahan semua yang kita rancang ni berjalan dengan baik insyaAllah. Jadi sebelum tu saya pun nak memperkenalkan jugalah diri saya. Tadi teknikal dah memperkenalkan diri saya. Saya lupa nak memperkenalkan diri saya sebab saya tahu orang ramai semua kenal saya. Okey. Nama yang diberi Syahri bin Syahdan. Saya merupakan penggerak Sakinah bagi Parlimen Johor Bahru di Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim dan dah bertugas di YPK hampir 10 tahun. Jadi insyaAllah pada malam ini saya diberikan tugas untuk sebagai moderator bagi program Bicara Hati ke Hati 1.0 Dua Jiwa Satu Hati. InsyaAllah kita teruskan pada soalan kita pada panel yang pertama. Saya nak tujukan soalan ni kepada Puan Hayati. Boleh Puan Hayati? InsyaAllah Ustaz, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi kita mulakan soalan yang pertama iaitu berkenaan mengenali pasangan. Okay, setiap di antara kita ni dia memang nak membina rumah tangga. Jadi apakah tips yang boleh dikongsikan pada pendengar kita? Bagaimana tips memilih pasangan supaya tidak tersalah memilih pasangan? Cuba silakan. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah bila kita cerita berkaitan dengan modul keluarga sejahtera modul pertama ni yang bertajuk mengenali pasangan dua jiwa satu hati ni memang rasanya sangat-sangat happy lah kita baca berkenaan dengan modul ni kerana kita semua tahu kalau tak kenal maka tak cinta dan apabila dah kenal barulah cinta itu berputih. Jadinya apa yang perlu kita mengenali pasangan kita itu kita kena melalui proses-proses pertamanya adalah untuk mengenali pasangan yang
yang mana pasangan kita itu bukan sahaja dari segi personality ni sendiri, kita mesti mengenali latar belakang pasangan tu. Bermaksudnya tu kalau kita nak kenal pasti pasangan tu, kita kena kenal pasti sifat dia sendiri, keikhlasan dia, orangnya macam mana, tak sombong, macam mana dia boleh berinteraksi dengan family, macam mana dia boleh berkomunikasi dengan kita dan family, dan juga dari segi personality itu sendiri, kita kena melihatkan kelebihan dan kekurangan, dan kita kena menerima setiap kelebihan dan kekurangan pasangan kita itu. Bermakna kita kena ada sifat toleransi, dan juga yang paling pertama, titik yang pertama sekali adalah agama. Dalam setiap pasangan, yang penting adalah mengenali pasangan kita itu, agama dia apa. Kerana pasangan yang menitik beratkan agama ini adalah yang terbaik sekali, dan juga daripada agama-agama lain pun ataupun bangsa-bangsa lain pun, agama ni memang sangat-sangat dititik beratkan. Ibaratnya macam masyarakat India. Masyarakat India selain daripada agama, dia sama juga dengan orang Melayu. Agamanya, aspek kewangannya dari segi rupa paras, tetapi dia juga perlu mengetahui etnik dan kasta. Itu untuk masyarakat India. Dan untuk masyarakat Cina, apa yang tak saya tahu sedikit sebanyak, dia nak tahu nama dan keturunan dia. Itu untuk masyarakat Cina. Tetapi dari segi rintitan yang lain, sama je antara masyarakat Melayu, Cina dan India. Rupa paras pasangan kita, bukanlah kita nak yang handsome-handsome belaka ya Ustaz, tetapi yang sedap mata memandang kata orang tu, kerana ianya juga memainkan peranan lah sedikit sebanyak kan dalam perhubungan tu. Dan yang paling penting adalah keserasian dan kesefahaman, kerana keserasian dan kesefahaman tu akan membuatkan keharmonian dalam setiap perhubungan. Dan juga yang penting juga adalah dari segi aspek kewangan Ustaz. Aspek kewangan tu bermaksud sama ada pasangan kita tu bekerja ke tidak, ada pendapatan, kerana di zaman-zaman sains dan teknologi ni segala-galanya menggunakan duit. Even masuk tandas pun nak kena duit. So kalau kita kenal pasangan kita tu, yang penting dia tu rajin berusaha. Tak perlulah yang maksud saya tu yang bekerja dengan jawatan yang tinggi ataupun yang gaji terlampau besar, memadai dengan pasangan tu sendiri. Anda kata dapat pasangan yang kerja kontrak pun tak apa, yang penting dia rajin berusaha. Jangan duduk kat rumah lepak-lepak main game. Itu yang akan menjadikan masalah dalam kehidupan. Dan juga dari segi pasangan tu sendiri, kita ni digalakkan untuk mencari pasangan yang belum ada pasangan yang lain. Kena jelas belum ada pasangan yang lain, tetapi semuanya tergantung kepada jodoh dan jodoh, kerana jodoh, ajal, maut, rezeki semua ketentuan Allah SWT. Sebab siapa kita untuk menidakkan kan qada dan kadar, dan sekiranya kita ditakdirkan untuk berjumpa dengan orang yang berpasangan, kita kena ready fizikal dan mental. Dan selebihnya itu adalah kejujuran Ustaz. Kejujuran di dalam pasangan bukan sahaja untuk pasangan sebenarnya. Kalau kejujuran ni dari segi perhubungan dengan mak bapa ke, dengan keluarga ke, dengan anak-anak, kita mesti ada sifat jujur tu sendiri. Jadi bila kejujuran tu diterapkan di dalam hidup kita, dan kita pula lihat kepada pasangan kita itu, kejujuran itu penting untuk memberi kestabilan dan keharmonian dalam perhubungan. Wallahualam. Okey, Alhamdulillah. Okey, ada tambahan lagi daripada panel-panel yang lain kalau nak menambah? Sebelum saya yang nak menambah. Bagi saya lah Ustaz. Okey. Minta maaf Ustaz. Bagi saya umur tu pun penting juga Siti. Sebab apa? Kita nak mencari pasangan ni, kita kena tengoklah usia kita berapa, dan kita kena tengok pasangan kita tu yang usia berapa. Janganlah terlalu muda ataupun yang terlalu tua. Kerana ini juga akan mempengaruhi sedikit sebanyak apa yang akan kita lalui pada masa akan datang. Contohnya bila kita cari yang macam
beza umur dengan kita, contoh kita baru umur 21 tahun tapi pasangan kita tu umurnya dah 80 tahun. Jadi bila kita nanti bersalin ke apa, dapat anak dia hantar sekolah, balik-balik dia bawa anak orang lain. Masa dia tak nampak. Jadi Maksudnya sekarang ni tak boleh kahwin dengan orang yang lebih tua lah daripada kita. Kalau macam kata saya umur 27, orang rumah umur 80 tak boleh kahwin. Siannya nenek tu. Di dalam soal ni orang kata cinta, bak kata panel cinta tu buta kan. Kadang-kadang kita tak nampak pun yang nenek tu lawa, tapi pada mata dia nampak nenek tu komen lawa, handsome macam Siti Nurhaliza dia nampak. Kadang-kadang nenek ni pun nampak Sebenarnya Ustaz, nenek tapi sebenarnya muka dia nampak tu muda. Tu tak dapat beza macam mana tu? Ustaz nak celas sikit. Sebenarnya memang Muda daripada usia dia sebenar. nak celas sikit sebenarnya memanglah kita nak kena fokuskan kepada usia, tetapi berbalik kepada yang saya katakan tadi, jodoh pertemuan tu di tangan Allah. Siapa kita untuk menidakkan. Sebabnya kalau kita ni kadang-kadang ada orang tu pilih dia nak kahwin dengan orang yang sama-sama usia dan tak nak, ada yang isu yang tak nak kahwin dengan lelaki orang, tetapi bila dah ketetapan dan telah ditentukan oleh Allah tu bahawa dia tu berkahwin dengan seseorang tu dengan dengan status yang sebegitu, maknanya kita tak ada kekuatan untuk melawan ketentuan daripada Allah. Menidakkan. Betul tak Ustaz? Ya betul, menidakkan. Okey, lagi Ali mana nak tambah lagi dalam kita punya topik berkenaan dengan soal umur ni. Ni penting umur ni. Kena pilih yang betul-betul. Tapi kalau dah tak, dia taklah menidakkan, tapi kita boleh berfikir kan dalam keadaan yang macam mana apa semua. Jadi bukanlah, mungkin kita berkahwin dengan orang lelaki yang lebih tua tu lebih kepada simpati agaknya, bukan kerana cinta. Cuma kerana kesian, kerana tengok dia hidup sendirian ke ataupun tak ada siapa dalam hidup dia. Itu kita pula nak menjadi peneman dia tu lainlah juga kan. Kita tak tahulah. Tapi kalau kita tengok dalam masyarakat kita orang Melayu ni, khususnya kalau lelaki yang berumur 80 tapi kahwin dengan orang rumahnya, isteri bakal isteri umur 20, wis. Special. Memang dia punya jadi lain lah. Paling tidak pun orang punya pemikiran dia membawang. Dia akan cakap yang perempuan ni confirm mati duitan. Okey, Kak Rozi ada nak tambah, Kak Rozi. Kadang-kadang usia ni bukan kerana faktor, ni saya mencelah, saya pengalaman lah kot, share pengalaman kawan-kawan apa semua kan. Sebenarnya umur akan juga. Puan Rozita masih di line? Okey, kita punya line pada malam ni tak apa nak elok untuk tempat Puan Rozita. Jadi kita bagi pada panel lain kalau yang nak menambah soal usia ni. Ada lagi tak poin yang kita nak tambah lagi ni? Kalau tak ada saya nak tambah ni. Saya teknikal nak tambah boleh? Teknikal nak tambah boleh? Okey, teknikal nak tambah. Boleh Ustaz. Kita backup komandan Ustaz. Betul nak kena backup. Dia sebenarnya usia ni dia sebenarnya bukan ukuran, tapi yang kata apa, yang sebaik-baiknya adalah kita nilai dari segi kematangan, kan? Betul. Kalau kita tengok betul. Kita tengok dalam sirah Nabi pun, Khadijah berkahwin ketika dia berkahwin dengan Nabi ketika Khadijah tu umur 40 tahun, kan? Betul. Nabi pula dia ketika tu dia berumur 25 tahun. Betul. Dia umur 25 tahun, lebih kurang macam tu kan. So dalam keadaan tu kita tengok jurang yang terlalu kata beza tau. Lebih kurang 15 tahun kan. So dekat situ apa yang penting dari segi pemilihan pasangan tu adalah kita tengok dari segi kematangan tu kan. Kematangan dari segi bagaimana personality dia kan. So itu adalah ukuran yang pada saya yang kata apa ni lah untuk menilai pasangan tu bagaimana. Okey? Betul Ustaz, betul. Betul tu Ustaz. Itu tak menidakkan, tapi orang umur yang terlalu berbeza, macam contoh macam perempuan umur 20 tahun dan suami tu 80 tahun kan. Nanti dia asyik lupa nama kita Ustaz. Itu yang lupa nama tak apa kan.
Ustaz, jangan lupa bini dia siapa. Tapi satu perkara kita kena ingat, orang lelaki ni berbeza dengan orang perempuan. Orang perempuan ni bila makin berumur, dia punya market dah makin tak ada tau. Tetapi kalau orang lelaki, ni kalau orang lelaki, ini realiti. Ini yang berlaku. So orang lelaki, beza ni dengan orang lelaki, makin tua, makin market makin meninggi. Tu kena ingat tu orang lelaki. Saya backup balik kawan madam, jangan risau kawan madam di luar sana, saya backup anda. Okey, rasa Kak Rozi. Okey, Kak Rozi tadi nak sambung? Kak Rozi nak sambung yang tadi nak cakap? Tak, sebenarnya dia faktor usia ni sebenarnya bukanlah menjadi punca perceraian pun. Pandangan saya lah, sebab pada usia ni sebenarnya dia lebih keserasian tu sebenarnya yang pentingnya. Bila katakan pasangan kita tu lebih tua ataupun lebih muda, tapi sebenarnya benda ni tidak menjadi punca. Ada juga kawan saya, isteri jauh lebih berusia, suami dia muda, tapi dia orang happy, pasangan happy, bahagia kekal sampai sekarang. Dan ada juga yang kahwin sebaya pun kadang-kadang kalau tak serasi, kesepahaman, sebenarnya benda tu pun akan berlaku perceraian, berpisah. Sebenarnya bukan Betul Rozi. Pandangan saya. Tapi kalau dapat suami lebih muda pada kita tu rezeki. Lagi-lagi lah yang muka Korea kan. Lagilah yang diinginkan oleh wanita di Malaysia. Lelaki dapat suami yang muka Korea macam ala-ala saya. Saya muka Miss Korea tau, kena ingat tu. Ya Ustaz. Dia satu dah lah Korea pakai kopiah lagi. Saya Korea mualaf. Okey, jadi apa yang saya boleh rumuskan berkaitan dengan soalan yang pertama tadi, so maknanya soal kita nak memilih jodoh ni, memilih pasangan dalam kehidupan kita, sama ada berbangsa Melayu, India, Cina ataupun apapun bangsanya ada dalam negara kita, pertamanya pastinya mereka akan melihat pada kecantikan, keturunan, harta dan agamanya yang paling penting. So dalam apa pun agama dalam negara kita ni semuanya menitik beratkan dalam soal agama. Jadi insyaAllah kita tak nak teruskan dulu soalan yang kedua ni. Kita relax dulu. Kita bagi panel bertenang sekejap. Kita berehat seketika selepas iklan ini dan bertemu kembali selepas ini. Suara saya tak dengar.
memilih pasangan dua jiwa satu hati. Jadi kita dah pun membincangkan soalan yang pertama tadi bersama dengan ahli panel kita, Puan Haryati, dan juga poin-poin yang dah dikongsikan, dan insyaAllah mudah-mudahan pendengar kita dapat mencatat satu persatu berkenaan dengan tips yang diberikan. Dan jangan lupa kalau ada sebarang persoalan yang ingin bertanya terus kepada ahli panel kita, boleh terus komen di dalam live kita pada malam ini. Yang ada sekarang live ni boleh terus komen, dan insyaAllah saya akan baca satu persatu dan saya akan bacakan kepada ahli panel, dan insyaAllah ahli panel akan cuba menjawab satu persatu. Ini kalau saya lihat kat sini kebanyakannya menyokong apa yang dikatakan oleh Puan Rozi. Betul sangat-sangat tu Puan Rozi, setuju. Fatin Amira macam gini, bila masuk iklan semua sedapnya roti jala. Roti jala nak satu, pulut kuning ni asal apa hal dimarah pula pulut kuning ni. Jadi insyaAllah kalau ada apa-apa yang nak bertanya berkenaan dengan topik malam ini, kita boleh tanya terus direct komen di page YPKDT Johor Bahru, insyaAllah pada live kita malam ni. Okey, kita teruskan pada panel yang kedua, Puan Suciati. Boleh Puan Suciati? InsyaAllah boleh Ustaz. InsyaAllah. Jadi kita dah banyak kita berbincang tadi dengan panel yang pertama. So dalam kita memilih pasangan, setelah kita memilih pasangan yang tepat, maka barulah kita boleh mewujudkan sebuah ikatan perkahwinan. Jadi boleh terangkan perkara berkaitan dengan perkahwinan, cinta kasih sayang, iaitu perbezaan perkahwinan dan sebelum perkahwinan, iaitu di alam bujang. Boleh? InsyaAllah. Okey, silakan. InsyaAllah. Ustaz, ini perkongsian lah kita pun kebanyakannya telah menjalani apa yang kita lalui Islam ini. Perkahwinan adalah satu hubungan antara dua insan, lelaki dan perempuan yang paling agung. Kerana penyatuan sepasang kekasih berkongsi kehidupan berumah tangga ini yang dengan penuh kasih sayang, yang telah dipupuk semasa dalam alam percintaan. Bila berada dalam alam rumah tangga ni, sesungguhnya kasih sayang telah disemai sebelum ni lebih dalam lah bila ikatan perkahwinan rumah tangga ni dimati. Sudah menjadi fitrahnya manusia, lelaki dan perempuan ni diciptakan untuk setiap saling melengkapi dan dalam ikatan perkahwinan bagi menghalalkan perhubungan. Perkahwinan juga merupakan satu akad atau perjanjian, bukan sekadar merapatkan antara hubungan suami dan isteri. Juga lebih jauh daripada itu, dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara dua keluarga. Dan serta dengan tujuan dapat melahirkan zuriat sebagai pengikat dan penguat ikatan rumah perkahwinan itu sendiri. Tidak kira agama dan bangsa, bangsa-bangsa Melayu, Cina dan India, dia mempunyai tujuan yang sama dalam perkahwinan ni, iaitu mengeratkan lagi silaturahim, mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga, mengeratkan lagi hubungan perkahwinan, juga mengeratkan silaturahim antara keluarga. Setiap pasangan biasanya akan menginginkan agar hubungan ini dapat dibina lebih bahagia hingga ke akhir hayat. Kalau macam kita dulu tu, kalau boleh hanya maut yang akan memisahkan. Contohnya macam, betul tak? Macam pasangan-pasangan lain jugalah, kalau boleh hidup ni hingga ke akhir hayat, bahagia. Betul. Jadi kalau boleh, hanya matilah yang akan dapat memisahkan kita. Jadi boleh hendaklah bahagia hingga ke hujung nyawa. Lagi macam apa-apa yang kita lalui selama ni pun, macam dalam alam rumah tangga pun, kalau boleh kita nak suami yang baik, jadi dapat menjadi pelindung kepada kita dan anak-anak yang akan kita lahirkan nanti. Tapi dalam bahtera rumah tangga ni tak sentiasa tenang. Ada juga badai, ribut taufan yang sekali-sekala tu macam nak musik-musik manja lah keluarga kita ni. Tapi kita sebagai suami dan isteri dia,
kita kena bijak menangani masalah ini supaya rumah tangga yang kita bina ni dapat dikekalkan dalam keadaan bahagia dan harmoni. Biasalah kadang-kadang lelaki ni pun ada ego dia sendiri. Dia kadang-kadang tak boleh tegur. Kadang-kadang apa yang dia buat tu itulah yang dia kata betul. Contohnya dia lepak mamak sampai pukul 2 pagi. Bila kita tegur dia tak boleh terima. Jadi dari situ sikit lah kan macam gaduhan sikit tu. Jadi kita pandai isteri ni walaupun kadang-kadang kita marah tapi kita cubalah diam aja, tak nak macam nak tunjukkan kemarahan kita kepada suami ni. Dan suami ni kalau kita marah-marah, bebel-bebel pun dia lagi lah, lagi dia kata baguslah kalau kau bebel je aku duduk je kat kedai mamak tu. Lagi orang layan. Seronok lah. Tarik lah patut. Seronok lah dia. Jadi tak tahu macam mana kita nak tackle suami kita ni. Sebab mungkin bila duduk dekat kedai mamak ke, dekat kedai Siam ke apa kan, kedai Thailand tu, dia dapat layanan istimewa. Jadi kita sebagai isteri, kita kena berilah layanan yang lebih istimewa dari apa yang dia dapat kat luar. Jadi daripada situ pun, mungkin pengalaman-pengalaman ni yang boleh kita kongsikan lah untuk pasangan-pasangan baru nak berkahwin di luar sana. Jadi inilah salah satu. Ya, betul dia. Ya. Abang. Yang ini saya sokong Ustaz Nasir. Betul, dia punya intonasi tu cukup menggoda. Abe, mau makan apa, Abe? Lembut. Abe. Kan? Amboi. Ustaz Nasir, kadang-kadang daripada dapur dah dia. Abang nak makan tak nak makan tu? Ni abang gitu. Ini kita dengan apa kawinan? Apa dia Rozi? Sebenarnya itu Ustaz, sebenarnya itu sebelum perkahwinan dia panggillah abe. Tetapi cuba selepas perkahwinan abe gitu jadinya berbeza tonasi dia tu Yalah. Apa ni, saya rasa kan macam bila keadaan ini berlaku, mungkin kita daripada segi pengalaman lah kan, kita cuma kena mengenal pasti titik persamaan tu. Oh ya. Okey, dia macam ni. Tadi macam Kak Suci kata, kan macam suami tadi. Minta maaf semua penonton ada masalah teknikal. Okey, so tadi apa yang dimaksudkan, kami ni lelaki kalau kami pergi ke restoran Siam, tahu tak yang wanita sama wanita ada waiter sana panggil apa? Dia panggil abe. Oh, abe. Abe nak makan apa, abe? Abe nak order air apa, abe? Abe nak makan gapo. abe nak makan gapo abe? Kalau dengar bini kat rumah Abang nak makan penampar ke? Allahu Rabbi. Kalau dekat rumah macam mana? Kat rumah, abang? Oh abang. Abang dah siap dah makanan ni bang. Nak makan ke tak nak ni? Kalau tak nak, kalau tak nak kami makan dulu. Dia macam tu. So ikut rumah dia tak tahu. So kesimpulannya ikutlah wanita Siam. Kita kalau kita nak layanan yang baik daripada isteri, kita kenalah layan isteri terbaik-baik. Jadi baru dapat layanan yang lebih baik. Ya, betul sekali Suci. Aduh, kita juga kena sih. Allahu Akbar. Yelah, tak apalah. Saya nak baca komen sikit daripada ni. Daripada Faiza Faiz. Yang penting layanan kita terhadap pasangan manja-manja gitu. Julina Arifin, betul sangat. Fatin Natasha, apa yang abe-abe
tadi. Baru dengar kata Fatin Natasha suara Ustaz Nasir. Okey, jadi ada apa lagi yang nak ditambah panel-panel kita? Okey, dari segi Ustaz saya nak mencelah sedikit. Sebenarnya dari segi perhubungan dari cinta tu hingga perkahwinan, pasangan tu sebenarnya kena ada sikap keterbukaan. Sebab apa? Kemungkinan masa dalam bercinta tu dari segi emosi dan fizikal tu belum ada perubahan. Tetapi bila dah berkahwin tu pelbagai perubahan yang berlaku. Jadi bila ada benda-benda yang begitu, kenalah ada toleransi lah Ustaz sebenarnya. Kalau dah suami tu kalau dia kata tengok isteri tu dah macam tak cun, sediakanlah sesuatu untuk bini dia tu dapat cun. Kalau sekiranya suami tu nampak isteri tu tak manja, tak lemah lembut, cuba dia tunjukkan contoh yang teladan yang baik. Cuba kalau dia manjakan dulu Kalau Cik Mek tu panggil abang, cuba dia panggil isteri dekat rumah dengan sayang, dengan nada yang lembut. Bini-bini ni, wanita-wanita ni bila kena panggil macam gitu berbunga-bunga hati Ustaz. Janganlah panggil awak, ibu, janganlah begitu Ustaz. Allahu akbar Allah. Betul. Saya tak kata tak betul. Kadang-kadang dalam perkara ni kadang-kadang dia kena win-win situation kan. Win-win situation. Kadang-kadang kita macam tadi panel kata suami kenalah tunjukkan yang sebagai contoh. Tapi kadang-kadang ada juga yang suami memang dah romantik tapi isteri pula macam singa pun ada juga yang macam gitu. Jadi benda ni dia kena win-win situation. Kedua pihak ni, lelaki dengan perempuan, dia kena dua-dua kena bermanja-manja antara satu sama lain. Jadi tak adalah asyik nak manja dekat kedai makan Thai je apa semua kan. Menampak paling utama Ustaz ni. Apa dia? Rozi cakap dulu. Okey. Rozi? Pak Rozi, ada yang nak ditambah? 28 tahun ni sebenarnya menunjukkan lelaki suka kidah mamak Betul. Okey, ada lagi yang nak ditambah? Ustaz, macam daripada segi macam gini saya rasa kan yang paling utama sekali untuk mencari pasangan apa semua ni ataupun kita nak sama sentiasa sayang menyayang apa semua, mengenal pasti titik persamaan antara kita, itu yang paling penting. Lepas tu nilai-nilai yang kita akan kongsi bersama tu biar dia sentiasa utuh, sama je macam tu. Jangan bila dah bertahun kahwin sekejap lagi dah jadi lain, dah dia punya nilai-nilai dia tu dah kurang. Jadi kat situ pun kita kena titik beratkan. Maksudnya untuk sentiasa sayang lah. Ya betul. Betul. So dalam perkara ni sebenarnya itulah saya katakan tadi, dia kena win-win situation. So kedua-dua pihak ni kena mainkan peranan. Yang suami kena jaga hati isteri, yang isteri kena jaga hati suami. Yang suami jagakan dia punya kehandsomeman tu untuk isterinya, dan isteri jaga juga kecantikannya untuk suami. Jadi bila kedua-dua pihak ni dia mainkan peranan mengikut kunci masing-masing, insya-Allah rumah tangga akan harmoni. InsyaAllah barulah namanya topik dua jiwa satu hati. Okey, Kak Rozi nak try suara. Kak Rozi nak try suara. Cuba try Kak Rozi. Tapi tadi menunjuk tapi saya tertarik dengan Ustaz cakap tadi, pergi kedai mana? Kedai Aceh? Abe. Kedai makan Thailand. Kedai makan Thailand. Jadi lepas ni kita wanita-wanita, lepas program ni kita kena panggil abang-abang dekat rumah Abe. Macam itu. Boleh panggil abang. Barulah orang lelaki tak keluar rumah. Tapi tak juga. Masuk je kedai siang. Tak, dia gini, kalau isterinya dekat rumah seorang yang cukup manja, kalau suaminya keluar pun dia tak sabar-sabar nak balik rumah. Dia nak kita macam gitu. Barulah cantik perjalanannya Okey. InsyaAllah. Jadi dalam berkenaan soalan yang kedua tadi dalam soal perkahwinan, jadi menjadi fitrah manusia, lumrah kehidupan kita, bila dinamakannya manusia ada lelaki dan perempuan, maka mereka ini keinginan secara lahiriahnya mereka nak hidup berpasang-pasangan. Jangan katakan kita manusia nak berpasang-pasangan, binatang, haiwan pun nakkan kehidupan yang berpasangan juga. Jadi kita ni
manusia memang diberikan kehidupan kita berpasang-pasangan, maka carilah lelaki dan wanita untuk dikahwini, insya-Allah menambahkan lagi umat manusia di atas muka bumi Allah ini, insya-Allah. Jadi kita selesai untuk soalan panel yang kedua dan kita beralih kepada soalan panel yang ketiga, Puan Amy Yusnurida. Boleh je Puan? Boleh. Okey, insyaAllah kita lihat. So, banyak perkara tadi sebenarnya yang dah dikongsikan oleh ahli panel kita dalam soal perkara berkaitan dengan perkahwinan. So, dalam tips memilih pasangan, dalam mewujudkan perkahwinan itu juga perlu kita memandang dari segi kesihatan fizikal dan juga kesihatan mental. Jadi, boleh tak kongsikan bersama pendengar kita bermalam ini berkaitan dengan tips untuk memilih pasangan dari segi konteks mental dan fizikal? Okey, Assalamualaikum semua ya. Okey Ustaz, ni tentang fizikal ni, kalau macam bila kita memilih bakal suami atau bakal isteri, yang paling penting kita nak okey, bagi seorang suami, yang suami yang kita nak pilih ni, kalau boleh kita nak yang fizikal dia sihat, isteri pun sama lah, sihat. Yang penting dapat melindungi kita di masa akan datang. Lepas tu fizikal dia kita kena tengok jugalah sama ada dia ni ada tak bercampur dengan gejala-gejala dadah, supaya kita tidak akan bermasalah dia akan datang. Tapi ada jugalah yang kadang-kadang simpati, mungkin dia termasuk dalam gejala ni semua ada atas sebab-sebab yang tertentu, dan kita sebagai seorang mungkin kekasih dia pada masa tu untuk cuba untuk perbaiki dia, bantu dia, dan kita ada rasa kasih sayang untuk menjadikan dia suami kita, dan kita yakin kita boleh ubah diri dia. Itu dari segi mental kita kena fikirkan jugalah. Kadang-kadang ada yang suka sebab mana terlalu sayang, kan? Betul tak Ustaz? Betul. Begitu juga dengan kalau macam yang terjerumus yang dalam judi online lah, apa semua tu, samalah sebenarnya. Kadang-kadang kita takut benda ni akan menjadi satu masalah pada ekonomi dalam rumah tangga nanti. Jadi kita kena berhati-hati dari segi situlah. Maksudnya kita bersedia tak? Kalau betul lah, manalah tahu selepas kita betul-betul dah sayang, cinta, dah terlalu sayang sangat dengan dia, tiba-tiba kita dapat tahu dia ni main judi online lah, tengok handphone dia, tengok alamak ada judi online lah, macam mana jadi bila kita macam tu, kita kena fikirkan sama ada kita nak teruskan, mental kita cukup kuat untuk teruskan perhubungan ni, bantu dia untuk berubah, ataupun tinggalkan dia lah, macam gitu. Lepas tu lepas tu okey, lagi satu, kita dari segi bila kita nak berkahwin, dari segi fizikal ni kita akan tengok pada macam contohlah apa yang Jabatan Agama Islam ada buat sebelum kita nak menikah, nak hantar borang ni, kita kena buat HIV test. Dekat situ kita dah tahu dah dia ni positif ke tak positif ke nak kahwin dengan kita ni, kan? Jadi benda tu pun penting juga. Jadi kita kena tahu benda tu, dan adakah kita bersedia untuk contoh dia HIV positif, dan dia ada cara-cara dia macam mana kita bila berkahwin dengan orang yang HIV positif ni, macam mana kita kena ambil tahu. Jadi mental dan fizikal untuk benda ni pun memang penting. Jadi contoh dari segi mental pula Ustaz, pengurusan dari segi pengurusan rumah tangga, dari segi konteks sebagai seorang lelaki yang kita nak pilih ni, mestilah seorang yang kita, kalau boleh kita nak yang mungkin nak yang bertanggungjawab, yang menghormati keluarga kita, dia hormat keluarga dia. Jadi kita rasa macam kita tak ada asing, tak rasa macam kita ni orang alien lah dalam keluarga dia, dan keluarga dia macam kita. Macam tu kita boleh terima dia, macam tu lah maksudnya. Jadi salah satunya itulah tanggungjawab dan keserasian kita bersama dengan ahli keluarga mereka. Lepas tu macam apa yang tadi panel pertama cakap, Kak Siti cakap tadi, tentang kestabilan keuangan, itu pun penting juga untuk mental kita. Bila kita dah berumah tangga, mental kita nak kena fikir pasal keuangan. Tak boleh tak stabil ni. Kalau tak stabil macam mana nanti kalau dah ada anak 1, anak 2, anak 3, macam mana tu? Jadi betul. Jadi bila time kestabilan ni memang untuk nafkah keluarga tu memang amat penting lah. Lepas tu kita kena tengok juga dari segi daya kepimpinan dia, sama ada dia boleh pimpin kita tak. Daripada macam kita tak berapa pandai tentang agama, okey,
dia tunjuk kita ke jalan yang betul, macam mana cara solat yang betul, apa semua. Benda-benda ni sangat penting. Tak semestinya untuk orang Islam je, orang beragama Hindu pun mungkin ada cara dia. Kita tak tahu macam mana. Kristian pun ada cara dia sendiri. Jadi saya rasa itu dari segi suami lah. Ada juga yang tentang keluarga tu, isteri pun sama jugalah. Dari segi seorang isteri, pemilihan tu macam dari segi mental yang kita nak pilih isteri ni, biasanya kita naklah yang ada sifat keibuan kan. Kita keibuan, jadi kewanitaan dia macam mana, sama ada dia ni rumah dia kemas tak. Kita nak kena tengok juga. Kejap lagi kita tengok bersepah anak dara ni, muka cantik, make up bukan main, ya Allah. Tapi rumah hancur. Jadi itu pun penting juga kan. Kita tak naklah ada nanti kan jadi benda tu jadi gaduh. Bila cantik memang cantik, bercinta memang cantik, semua nampaknya cantik. Bila tanda serumah nanti jadi lain. Betul tak tu semua, Ustaz? Betul. Saya tertarik sebenarnya dengan poin yang berkaitan dengan dada ni. Sebenarnya antara perkara yang menjadi masalah hebat sebenarnya di luar sana, iaitu berkaitan dengan masalah dada. Kebanyakannya anak-anak muda di luar sana boleh dikatakan rata-rata di antara mereka ni pernah mengambil dada, dan masih sehingga ke hari ni ada lagi di antara mereka yang masih lagi mengambil dada, sebagai contohnya syabu, ais dan sebagainya, ataupun ganja. Di antara benda-benda yang sesiapa yang nak memilih pasangan, tolong pastikan bahawa pasangan mereka ni dia bersih daripada soal dada, soal arak, soal judi. So soal judi ni pun tadi pun saya bersuka juga dengan ahli panel kita sebutkan berkaitan dengan judi ni. Sekarang ni dah ada yang online kan. Maknanya dia boleh bank in duit sahaja, dia boleh masuk dia punya, kalau istilah dia, masuk RM10 cuci RM30. So ini antara benda-benda yang tak tahu kan. Dia selalu kalau saya tengok dia itulah doang. Masuk RM10 cuci RM30. So ini antara judi online yang menjadi perkara yang selalu doang main lah. So benda-benda ni perlu dielakkan untuk dalam kita nak membina rumah tangga ni. Saya setuju sebab kalau kita bincang berkaitan dengan dada, kita bincang berkaitan dengan judi, kita bincang berkaitan dengan arak, dia bukannya tertumpu pada satu-satu bangsa Ya, betul. Betul. Semua pun sepatutnya melibatkan semua bangsa, betul? Kes berkaitan dengan dada, kes berkaitan dengan arak, kes berkaitan dengan judi, dia melibatkan 3 bangsa utama lah dekat Malaysia. Ya, betul. Sama ada Melayu, India, China kan. Ini antara bangsa yang kata apa yang terpalit dalam isu-isu ni sebahagian. Cuma yang membezakan antara bangsa ni mungkin dari segi percentage dia yang terlibat kan. So walau bagaimanapun, semua saya yakin dan percaya, semua bangsa ataupun sama ada Muslim ke ataupun bukan Muslim, semua bersetuju, bahkan mereka ni agree bahawa dadah, judi, arak itu adalah benda yang kata apa, yang memberi kesan yang buruk terhadap keluarga, memberi kesan yang buruk pada masyarakat dan sebagainya, kan? Betul Ustaz. Tapi Okey, saya okey, teruskan. Dengan pasangan ni yang nak mencari jalan singkat untuk cepat kaya. Jadi daripada situ dia akan buatlah perkara-perkara yang dilarang seperti apa yang Ustaz dan Puan Aini cakap tadi tu kan. Contohnya menggunakan judi haram, jenayah-jenayah lain. Itulah antara-antaranya jadi along ke apa kan. Jadi itulah antaranya yang setengah-setengahnya yang mencari jalan singkat untuk kaya. Itulah kadang-kadang kita pun bila sedihlah dengan keadaan yang Kak Suci, tak ada kayanya Kak Suci kalau main judi ni, takkan kaya. Betul, yang tu saya betul. Main judi online ke offline ke takkan kaya. Saya ni pandangan saya, kalau kita belum berkahwin, kita kadang-kadang masa saat kita bercinta dengan dia ni, kita takkan tahu dia ni judi ke ataupun dia ni kasih minum arak ke. Selalu ni bercinta ni, saat-saat bercinta ni, dia akan sorong benda-benda yang menyebabkan kita tak suka. Sebab mana ada wanita yang suka lelaki tu berjudi, minum arak, pergi mabuk, tak ada. Betul. Macam Ustaz cakap tadi, mabuk ni, kaki judi ni, semua masyarakat, semua lapisan masyarakat sebenarnya
khususnya Terlibat. wanita, Terlibat. dia memang tidak akan suka perkara-perkara begini. Jadi Ya, betul. orang kata untung nasib tu masa bercinta tu dapatlah dapat tahulah awal, detect awal lah. Dan kalau dia ni kaki judi ke apa. Kalau selepas kahwin dah 5-6 bulan, kita ni itu tadi yang saya sentuh tentang Amy cakap, mental dan fizikal tu sebenarnya wanita tu betul. Kena ada pada wanita, mental fizikal tu sangat-sangat penting. Anak boleh tahu lepas 5 bulan, alamak suami dia kaki judi, kaki mabuk, jadi bangsanya kita wanita. Jadi wanita ni perlu ada sikap yang perlu ada daripada segi mental tu memang kena kuat selain pada fizikal. Betul, kekuatan hati dan perasaan pun penting. Sebab bila wanita ni bila terlibat dengan suami dia terlibat dalam keadaan yang tidak macam misal dadah ke, macam main game dan sebagainya, memang akan menjadikan masalah kepada rumah tangga tu. Tetapi kita sebagai wanita kena kuat. Kena kuat macam mana nak cara mengatasi masalah tersebut. Betul. Saya pun setuju bahawa sekarang ni kita memang, saya setuju dengan pandangan Puan Rozi. Puan Rozi kata waktu kita bercinta, sebelum berkahwin, kita tak tahu keadaan apa sikap dan apa yang dilakukan oleh pasangan kita sebelum kahwin. Tapi bila kita dah kahwin, semua benda yang tersembunyi tu dia terbongkar. Jadi bila keadaan tu tidak dapat apa yang kita kena lakukan adalah kita kena menerima keadaan itu. Dan bagi wanita, dia perlu ada kekuatan dari segi mental dan fizikal. Maksud mental ni maksudnya dia kena dari segi mental dia kena berhadapan dengan sikap suami dia dengan sedemikian. Tapi pada masa yang sama dari segi ketahanan fizikal tu dia mesti ada protection. Protection ni dalam arti lain sekurang-kurangnya dia ada seni mempertahankan diri ke, ataupun dia ada benda yang dia boleh melindungi diri dia untuk dia terus berhadapan. Tak nafi juga dekat luar kita lihat ada berapa juga berlaku kes bila kita tengok suami dia dia terjebak dengan judi. Akhirnya bila kekuatan yang dimiliki oleh wanita itu menyebabkan suami tu akhirnya berubah, lalu dia menjadi baik. Pun ada juga cerita Betul. kan? Ada. So kat sini wanita dia main peranan penting sebab tulang belakang kepada seorang suami. Kita ni seorang lelaki ni memang kita ni kalau katalah kita ada masalah apa-apa, kita akan mengadu pada ibu kita, mak kita wanita, betul tak? Berbanding dengan kita. Jadi seorang wanita ni bila dia nasihat, dia beri kata-kata semangat, lelaki ni sebenarnya dia mudah cair walaupun nampak macam ego. Bila Dia lagi satu Ustaz Nasir, orang perempuan ni kehebatan mereka dekat mana tahu? Soal jatuhnya air mata mereka. Kita orang lelaki akan terus down. Mengalah, tak boleh nak buat apa lah. Air mata turun je kita habis. Sebab tu Ustaz dari segi perhubungan ni, pasangan ni, sistem komunikasi tu lah sebenarnya penting. Sebab ni macam mana cara kita nak attract lelaki kita, macam mana kita nak pujuk suami kita. Tapi kadang-kadang tak semua juga suami-suami ni dia boleh dengar apa nasihat isteri kan. Tetapi kena cari cara lah macam mana cara untuk menurunkan ego dia, suami tu agar dia boleh dengar cakap ataupun nasihat kita sebagai isteri macam tu. Okey, ada apa lagi? Pasal apa ni yang physical and mental ni saya nak tambah lagi sikit je. Okey. Boleh. Mengurusi pengalaman saya lah kan, ada seorang macam kita cakap nak kena bagi support kat lelaki je, ni kan support kat perempuan lah Ni lelaki bagi support kat perempuan. Yang saya dengar ada satu pengalaman lah yang saya yang pernah nampak lah. Seorang suami ni dia sanggup berkahwin dengan isterinya yang dia dah tahu sakit kronik buah pinggang. Dan sampai ke hari ini dia masih sanggup. Masih muda lagi, orangnya baru 20-an yang isterinya. Suami pun masih muda, umur awal 30-an. Setiap hari setiap seminggu 3 kali dia kena hantar ke isteri dia ni dialisis. Dalam usia yang muda, dan dia sanggup menjadi seorang suami kepada isteri yang dia tahu sendiri. Pada mulanya memang dia dah tahu dah awal-awal, tapi dia sanggup jaga. Macam tu sekali Ustaz. InsyaAllah. Tak semua lelaki kan. Dia dalam perkara itu yang saya katakan juga, saya pernah katakan juga perkara ni, soal kita nak memilih pasangan ni. Kalau kita dah tahu pasangan kita OKU ke ataupun jenis yang
bermasalah, suka bermain judi ke, kita boleh avoid untuk mengelak daripada berkahwin dengan mereka seperti itu. Tetapi kalau kita memilih untuk berkahwin juga dengan mereka yang seperti itu, sebab itu emosi kita, mental kita semuanya kena kuat, kita kena terima. Itulah pasangan kita seadanya. So ini kita kena soal mental, emosi kita kena betul-betul kuat, kena strong. Jadi insyaAllah saya yakin orang perempuan ni memang hebat. Orang kata tangan kanan mampu menggoncang dunia, tangan kanan mampu menggoncang buai, tangan kiri mampu menggoncang dunia. Ini kehebatan. Saya kabur orang perempuan, jangan risau. Saya kabur orang perempuan, jangan risau. Alhamdulillah. Okey, ada satu soalan di live kita daripada Fatin Amira Anatasha. Seperti mana penerangan tugasan YPKDT ni? Jadinya macam mana cara nak atasi sekiranya pasangan kita terlalu cemburu memandangkan tugasan kita berhadapan dengan orang. Ini masalah pasangan yang cemburu. Sedangkan kerja kita ni berhadapan dengan orang. Macam contoh, Puan Amy, Puan Rosita, semuanya bekerja berhadapan dengan orang. Jumpa orang sana, jumpa orang sini. Tapi dapat pasangan yang jenis kuat cemburu tu, macam mana nak atasi tu? Ada ahli panel yang boleh jawab? Siapa? Okey Ustaz, sebenarnya apa pun berkaitan dengan persoalan penonton di luar sana, sebenarnya berkaitan dengan cemburu ni, pasangan tu mesti ada kejujuran. Bila kita jujur dengan pasangan kita, insya-Allah Ustaz, jangan berselindung dengan apa sekalipun perbuatan yang kita buat sehari-hari, kita jelaskan pada suami, dan jangan tunjukkan pada suami kita sikap-sikap kita yang agak mencurigakan suami kita. Maksudnya macam itulah pasangan kita lah maksudnya. Dan yang senang cakap je lah, kalau anda kata bila kita ada tugasan di luar, cakap terus terangan dengan suami yang kita ada tugasan di luar yang berhubung kait dengan orang yang berberlainan jantina. Maknanya dengan orang lelaki ke, kalau kita perempuan dengan lelaki. Jadi yang sebaiknya jangan berselindung apa-apalah dengan pasangan kita, maksudnya macam itu. Betul. Kena jujur. Dia soal cemburu ni sebenarnya macam mana boleh terlahirnya perasaan cemburu tu? Sebenarnya perasaan cemburu ni terlahirnya dengan asbab apabila pasangan tu tidak mempercayai antara satu sama lain, maka cemburu tu akan timbul. So sebab itu bila kita dalam perkahwinan ni, kepercayaan ni kena penting. Dan kejujuran, betul? Betul. Memang kena, benda ni amat penting. So sebaik orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, tu dalam perkara ni, bila kita menipu, bila kita, orang perempuan ni lagilah, bila sekali menipu orang perempuan ni, ini untuk orang lelaki di luar sana, ingat sekali kita menipu orang perempuan, sampai mati dia tak percaya kita lagi. So berhati-hati. Saya cakap pun dah macam orang India, berhati-hati. Berhati-hati. Tapi berhati-hati dengan orang perempuan. pasangan tu kena ada isteri lah kot. Apa dia Puan Rozi? Mungkin kadang-kadang berbalik pada soalan Fatin tadi, mungkin kadang-kadang pasangan yang cemburu ni, yang kuat cemburu ni, kadang-kadang dia ada pengalaman yang terdahulu tau, terbawa-bawa. Contoh dia pernah berkawan dengan orang lama tu, dia pernah terkena. Jadi bila dia dengan pasangan baru ni, dia berhati-hati ke kadang-kadang. Cemburu ni pun kadang-kadang perlu, kadang-kadang memakan diri. Sebab apa? Bila perempuan ni, bila lelaki tak ada cemburu, nanti dia kata, kau tak sayang aku ke? Contoh. Jadi bila terlampau kerap sangat sampai nak pergi bilik air pun nak kena beritahu, itu dah macam kita rasa perempuan tu kadang-kadang tak suka dikongkong. Mana-mana pasangan sebenarnya tak suka dikongkong kerana kongkongan itu menyebabkan kita terpaksa jadi seorang penipu. Betul. Jadi akhirnya dalam perhubungan bercinta, berkasih sayang ni tadi, sepatutnya perlu ada kesepahaman, kepercayaan. Kerana cinta tu merangkumi semua. Kalau setakat cinta, tak ada kasih dan sayang, tak ada kepercayaan, saya rasa hubungan itu tidak akan ke mana-mana. Betul. Saya sokong yang tu, saya sokong. So sebab tu saya katakan tadi, jangan sekali kita menipu orang perempuan ni. Memang satu perkara yang berbahaya sebenarnya. Dia punya kanun kesiasaan tu tinggi. Okey, ada apa mungkin yang nak ditambah dalam persoalan sahabat kita tadi di live tadi? Ada nak tambah lagi? Kalau tak ada, kita nak teruskan pada soalan yang seterusnya. Saya menambah sikit Ustaz. Boleh. Kadang-kadang bila kita macam suami dia pernah curang dengan isteri, jadi dia ingat orang lain pun pernah melakukan apa yang dilakukan. Jadi daripada sudut tu kita
kita ni jadi suami ataupun isteri jangan berlaku curang lah. Jadi kita sama-sama macam yang Rozi cakap tadi tu, sebagai macam yang Siti cakap juga, kita kena saling mempercayai, saling bekerjasama dalam perhubungan. Jadi berbalik kepada kehidupan niat kita, perkahwinan kita tu, isteri yang baik adalah untuk suami yang baik, insya-Allah. Betul, InsyaAllah. Okey. Jadi kita rasa cukup setakat tu untuk menjawab persoalan yang daripada sahabat kita di live sana, dan insyaAllah kita nak sambung semula kepada soalan kita yang untuk yang panel yang keempat, Puan Rozita. Jadi dalam soal pemilihan jodoh, pemilihan pasangan, kita perlu juga kita mengenal pasti soal nilai-nilai peribadi pasangan kita. So jadinya nilai peribadi jenis yang macam mana sebenarnya yang kita boleh kongsi dengan pada pendengar kita yang boleh dijadikan sebagai garis panduan dalam konteks perkahwinannya. Soal nilai-nilai peribadi pasangan tu. Silakan Puan. Okey, terima kasih Ustaz. Untuk memertabatkan institusi kekeluargaan dalam membentuk masyarakat madani bukan satu perkara yang mudah untuk dua-dua pasangan lelaki maupun perempuan. Sebenarnya bila konsep nilai-nilai peribadi di dalam perhubungan, kita perlu ada kesefahaman, kita perlu ada kepercayaan, kita perlu pilih sikap pasangan kita tu sebaik-baiknya, kerana dari bercinta inilah kita nak bawa bekalan itu ke peringkat ke fasa perkahwinan. Tetapi sebelum sampai ke fasa perkahwinan itu tadi, sebenarnya dalam konteks perhubungan, kita wanita dan juga lelaki sebenarnya kena ada saling mempercayai. Kita kena tahu latar belakang pasangan kita, pekerjaan dia, segala-galanya lah kepribadian dia, termasuk juga latar belakang keluarga dia, saudara mara dia. Kerana ini bekalan untuk kita wanita nak hidup bersama dengan pasangan kita di fasa perkahwinan. Tiada wanita yang mahukan perkahwinan itu hanya sementara. Tak ada wanita yang mahukan perkahwinan dia gagal dalam separuh jalan. Tetapi kenapa ianya berlaku? Kerana ini tiada dalam perhubungan, iaitu keserasian dan kesefahaman. Sebab itu kita bila dalam bercinta ni, semuanya indah-indah. Orang kata pepatah, kata orang-orang yang selalulah saya dengar kawan-kawan saya katakan, kentut pewangi masa bercinta ni, betul? Jadi kalau benda ni, kalau masa bercinta ni, kalau ada pasangan kita masa bercinta ni, kita takkan nampak silap. Sebab apa tahu? Sebab kita belum duduk serumah, kita tak nampak. Tapi bila kita sudah duduk serumah, kita akan nampak pasangan kita depan mata 24 jam. Jadi di situ dan kita akan betul. Nak cari kesilapan yang kita akan jumpa. Tetapi jika kita cari keserasian lah yang kita akan jumpa. Masa bercinta ni kita telefon tak mandi pun orang tak nampak. Dah kahwin, kalau tak mandi, macam mana tu? Jadi macam-macam. Dia sama macam mana bila keluar dating, pakaian semuanya cantik, bergosok, wangi. Tapi bila dah berkahwin, duduk serumah, Masya Allah. Dia punya baru, Masya Allah. Jadi apa pun sebenarnya baik saya ataupun kawan-kawan saya maupun di luar sana, sebenarnya yang mahu ke fasa perkahwinan, kenali dulu pasangan kita, terutama dari segi boleh tak bersikap bertolak ansur, boleh tak kita ni saling memahami. Orang kata boleh give and take lah dalam bahasa Jawa kan. Jadi kita kena saling mempercayai pasangan kita. Buruk baik dia dari sekarang ni kita kena kaji. Boleh ke tak boleh untuk kita duduk sebumbung besok akan datang. Jadi mana-mana wanita nakkan terbaik. Kita takkan jumpa kita takkan jumpa sebenarnya kesempurnaan. Kesempurnaan tu takkan ada dalam mana-mana pasangan. Yang ada adalah keserasian. Jadi seandainya wanita Puan Rozi, saya nak tanya sebelum pergi lebih jauh tentang soal keserasian ni. Soal keserasian ni dia macam mana? Soal keserasian ni dia pertama kali jumpa terus serasi ke, ataupun keserasian tu perlu dipupuk, perlu dibentuk? Tak juga. Orang kata kalau baru jumpa tu kita takkan jumpa, kita takkan nampak. Dia makan masa. Keserasian tu dari segi macam mana? Contoh kita ni bekerja malam, contoh dia pula bekerja pasangan office hour, kita kerja shift malam, contoh. Dari situ kita cuba tengok keserasian. Dia boleh tak terima kita kerja malam, dia pula balik office hour, dia balik pukul 5, pukul 6 kita masuk kerja. Itu keserasian permulaan. Lepas tu keserasian daripada segi tempat makan, tempat berjalan, kadang-kadang kita kena ada perbincangan bertolak ansur.
I nak makan kat mamak, I tak boleh lah, I nak makan dekat dekat seafood. Contoh. Jadi benda tu sebenarnya perlu pada ada pasangan. Yang ini pun saya suka. Saya suka yang ini. Bila ni yang jadi masalah juga ni. Bila orang perempuan ni, bila kita tanya, yang nak makan mana? Mana-mana lah. KFC nak. KFC tak nak. Ini pun masalah juga ni sebenarnya ni. Kekerasan kan. Tapi yang paling bestnya sebenarnya yang sebenarnya pasangan tu apa-apa pun, mana-mana pasangan, apa-apa saja golongan lapisan masyarakat, semua pasangan sebenarnya perlu ada lahirkan rasa kasih sayang itu dari hati. Bukan cinta yang kita cari, tetapi segala-galanya dalam cinta. Cinta itu adalah yang pertama, tapi dalam cinta tu kita perlu mengupas kasih sayang, perhatian, ambil berat dan segala-galanya. Jangan cinta kerana nafsu, tetapi cintalah dari hati. Jadi bila cinta dari hati tu, kita akan menerima pasangan kita tu seadanya, kerana itulah bekalan kita untuk ke fasa perkahwinan. Kerana lepas fasa perkahwinan, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun itu pun ada fasa-fasanya untuk pengetahuan semua. Ini pandangan saya lah, tapi saya tak tahu pandangan rakan-rakan saya lain, mungkin boleh kita kongsikan cadangan kan, tambah-tambah sikit macam mana? Okey, ada panel yang lain? Okey, sebagaimana yang Rozi cakap tadi, keserasian tu memang sangat penting dan persefahaman tu pun sangat penting. Sebab kalau anda kata tidak ada keserasian dalam setiap hubungan, bermaksud dalam hubungan kita tu memang sangat-sangat bermasalah. Sebabnya kalau anda kata macam Ustaz cakap tadi, walaupun kadang-kadang suami ni bertanya dengan isteri nak pergi makan kat mana, sebenarnya dalam hati isteri tu dia dah tahu dia nak makan kat mana tu. Cuma kadang-kadang dia tengok duit kat kocik suami dia tu. Kalau macam agak-agak berniaga nak pergi kat tempat Thailand tu kan, Thailand tu kan dah tahu berapa mahal dia tu. So dia kata tak apalah bang, pergilah mana. Jadi suami tu kena faham bahawa isteri ni sedang memahami suami tu. Poket tu cukup ke tidak. Jadi, ini jawapan play safe ni Puan Hati. Ustaz, agaknya keadaan Time makan pandai pula dia fikir soal kocek suami Time nak beli barang kemas dia tak fikir pula kocek suami. Oh, itu saham Ustaz, itu saham. Oh saham. Masya Allah, Masya Allah. Okey, ada lagi yang nak ditambah? Puan Suci Hati, Puan Imi, ada nak ditambah lagi? Sebelum kita nak berehat seketika. Jawapan yang saya suka Siti. Lagi satu kan macam suami ni patut kita tahu tau apa yang isteri suka. Jadi kita nak keluar makan tu tak perlulah nak tanya isteri makan apa. Jadi macam isteri ni macam budak-budak pula kan. Jadi macam suami ni kena tahu apa yang isteri suka. Contohnya dia suka macam yang dia nak tengok mungkin pergi dekat kedai siam yang hari-hari macam selalu suami pergi. Jadi kita pun kena berpakaian macam siam lah ni. Oh, panel kita backup lagi ni. Terus, tadi order sekali dia. Ben, apa Ben? Allahu Akbar. Okey, ada lagi ke? Tak ada kita. Kesediaan tau. Wanita tu lebih setia sebenarnya. Yang tu saya tak setuju. Lelaki sebenarnya lebih setia. Sebab tadi wanita dia takkan pergi kedai siam. Kita bukan apa, kita pergi kedai siam. Bak kata Ustaz Nasir tadi, kita nak tengok isteri kita sayang kita tak. Kalau dia cemburu, maksudnya dia sayang kita. Bukan saja kita pergi tu. Kita nak test isteri kita. Okey, kita berhenti seketika dan kembali selepas ini kita berehat seketika.
di dalam bicara hati ke hati dengan topik memilih pasangan dua jiwa satu hati dalam modul keluarga sejahtera negeri Johor. Jadi insya-Allah kita untuk pesanan kepada semua pendengar-pendengar kita pada malam ini di dalam live kita, jangan lupa untuk like dan share. Dan jika ada sebarang pertanyaan yang nak ditanyakan kepada ahli panel kita, boleh bertanya terus di dalam komen, boleh tinggalkan komen dan insya-Allah pihak teknikal akan membaca dan saya akan membacakan setiap persoalan yang dilontarkan insya-Allah. Jadi sebelum kita berehat tadi, kita ada petik berkenaan dengan soal lelaki versus perempuan, siapa yang paling setia. Saya nak kupaskan sikit lah pasal topik ni. Macam tak puas hati pula saya rasa. Jadi kita nak lihat sebenarnya dalam secara, kita lihat secara ilmiahnya macam mana kan. Antara lelaki dengan perempuan ni, siapa yang lebih setia? Wanita. Ya, wanita. Wanita. Kerana wanita tidak akan... Okey, kalau kata wanita, okey, saya boleh accept kalau kata wanita, tapi tolong bagi bukti. Okey, ada setengah wanita ni kan, dia bila kebanyakan wanita selepas berkahwin dia tak akan berubah tau. Contoh, dia tak akan pergi kedai siam. Pertama. Dan yang keduanya, dia tidak akan tengok bola di kedai mamak. Okay? Wanita memang takkan tengok bola. Wanita tak minat bola. Baik wanita Melayu, wanita Cina, wanita India, dia tak minat bola. Dia lebih mengadakan aktiviti bersama dengan anak-anak dan keluarga di rumah selain daripada memancing, tengok bola, bersepak dengan kawan-kawan. Jadi benda ni sebenarnya lepas kahwin, wanita tu lebih memfokuskan untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk mendidik anak-anak. Dia kadang nak kena masak, tiba masa nak kena anak-anak, nak jaga anak, nak kena masak. Kejap. Saya tanya lelaki dengan perempuan siapa yang paling setia. Bukan saya tanya lelaki dengan wanita siapa yang paling bertanggungjawab. Wanita Ustaz. Itu kita kena jelaskan dari awal. Okey. Sebab Ustaz, kalau anda kata wanita tu katalah tak setia pun bersebab. Kita kena tengok pula pasangan dia macam mana. Kadang-kadang punca disebabkan wanita itu tak setia disebabkan oleh pasangan dia sendiri. Sebab apa, bila kan ada orang cakap kadang-kadang bila tetapi ada juga lelaki yang tak setia. Ustaz, bila hati dah terluka, susah untuk diubati Ustaz. Betul. Saya tak kata salah. Tak, wanita macam tadi Kak Zuki cakap, wanita dia sanggup tak? Isteri dia sanggup. Katanya suami tengok bola, dia sanggup berubah. Tak apalah, nak pergilah, tak ada masalah. Wanita ni, dia punya setia tu lain tau. Suami dia balik lambat ke, buat masalah ke, dia tetap setia. Dia tak berubah pun. Dia tak akan berubah. Contoh, kalau dia kenapa ramai wanita ibu tunggal? Sebab dia setia. Dia tak kahwin lagi. Setia pada pasangan. Saya minta bantuan daripada tim teknikal tak nak bantu saya ke Ustaz Nasir. Wanita sebenarnya dia lebih setia lah. Dia lebih betul sebab dia bila hati dia terluka tu, dia tak boleh terima cinta lain dah. Ya betul. Ya betul. Puan Hayati tadi kata, kalau Puan Hayati kata tadi perempuan akan curang kalau lelakinya curang. Tapi ada juga yang lelaki setia tetapi perempuan yang mulakan curang tu, dia tak setia. Tapi kebanyakan berapa lelaki, persen Ustaz? Berapa persen wanita? Kebanyakan lelaki. Memang dia curang. Okey, tapi macam kalau ni. perempuan tu curang kerana lelaki lebih banyak daripada... Okey, stop kejap ahli panel. Kita bagi tim teknikal. Backup aku. Backup aku. Betul. Dia macam ni. Perempuan ni setia. Pasangan yang paling setia, pasangan paling setia adalah perempuan. Perempuan ni dia setia. Dia setia dengan suami dia. Dia setia dengan maksudnya apa pun yang berlaku pada suami dia akan setia. Tapi yang paling setia sebenarnya adalah suami. Mantap. Ini sebenarnya yang setia. Orang lelaki Wanita ni dia yang lebih setia sebenarnya. Kalau kita lihat di dalam live kita, wanita-wanita semua komen, semuanya mengatakan wanita lebih setia. Puan Rosita betul tu, wanita yang setia. Semuanya geng-geng dia ni yang komen ni.
Tapi tak apalah, apa pun saya bukannya saya saja dia nak bagikan isu ni. Cumanya apa yang kita nak lihat sebenarnya soal kesetiaan ni baik lelaki baik perempuan. So dalam perkara ni untuk mendapatkan kesetiaan kedua-dua pihak kena menjaga antara satu sama lain untuk menjaga hati pasangan dia, menjaga segalanya, insya-Allah dia akan setia sehingga ke akhir nyawanya, insya-Allah. Jadi ada satu soalan di dalam komen live kita. So soalan daripada Suzana Datin. Di Datin mana ni? Bagaimana Cik Ta, bagaimana pilih pasangan yang bukan hak orang lain? Berdosa tak Ustaz? Oh, macam mana soalan dia ni? Bagaimana pilih pasangan yang bukan hak orang lain? Berdosa tak Ustaz? Rasanya hak orang lain tu. Ha? Hak orang lain. Bagaimana, mungkin dimaksudkan bagaimana memilih pasangan tetapi pasangan tu pula milik orang lain. So macam mana? Ahli panel ada yang boleh jawab? Of course lah salah. Kalau macam dia adalah isteri orang ataupun dia suami orang. Tak. Yang soalan dia ni, dia suami, lepas tu dia ada perempuan goda dia. Asyik contoh lelaki je semua. Contoh terbalik pula. Perempuan yang ni. Okay. Sebenarnya berbalik pada jodoh lah Ustaz. Tak ada orang sebenarnya nak bermadu kasih. Tetapi kalau dah dijodohkan untuk dia bermadu kasih. Betul. Nak macam mana Ustaz? Dari berdasarkan kepada pengalaman saya sebelum-sebelum ni, kita sebagai wanita memanglah tak nak dimadu contohnya. Tetapi bila dah takdir, dah ditakdirkan untuk kita bermadu, nak buat macam mana, terimalah dengan reda katanya gitu. Tapi kalau anda kata tak boleh, kan maknanya wanita tu kena cari jalan yang terbaik. Gitu. Betul, sokong tu. Tak, sebenarnya kita berbalik semula daripada kalau ambil hak orang. Kalau dalam Islam, lelaki boleh kahwin lebih dari 4. Betul, saya sokong yang tu. 100% saya sokong. Tetapi dalam non-Muslim, kita tidak boleh kahwin lebih dari 1. Betul. Kita balik dari semula jodoh, ajal, maut. Ini semua bukan kehendak kita. Ini semua ketentuan Allah SWT. Betul. Tetapi terlihat juga daripada segi bagaimana lelaki itu tadi untuk menangani isu tu pula. Pucuk pangkalnya adalah lelaki. Pucuk pangkalnya adalah lelaki. Lelaki juga. Sebenarnya, wanita itu sebenarnya dia ni bila dia beri perhatian, kasih dan sayang ni sebenarnya, lelaki itu tadi sebenarnya yang perlu memainkan peranan untuk wanita-wanita ini. Bagaimana wanita pertama dan kedua, ketiga ataupun keempat ni tadi tidak akan berlaku kecewa ataupun merasa sakit. Ini sebenarnya pucuk pangkalnya adalah lelaki. Ya, betul. Okey. Jadi panas isu ni. Ahli panel kita makin bersemangat sebenarnya nak menjawab soalan-soalan ni. Okey, jadi kita nak masuk kepada yang terakhir iaitu rumusan kita. Jadi insya-Allah persoalan tu mungkin dapat menjawab persoalan daripada sahabat kita. Jadi kita masuk yang terakhir iaitu rumusan. Jadi insya-Allah saya bagi lebih kurang dalam 2 ke 3 minit untuk panel kita buat rumusan berkaitan topik yang kita bincangkan pada malam ni. Okey, dipersilakan. Okey, terima kasih Ustaz. Haryati, okey. Okey, terima kasih Ustaz. Berdasarkan daripada apa yang kita perbincangkan tadi dalam konteks mengenal pasangan dua jiwa satu hati ni, perkara yang penting adalah mengenali latar belakang budaya dan agama masing-masing. Tak kiralah orang tu agama Islam ataupun orang tu berbangsa India ataupun Cina, mengenali latar belakang dan budaya serta agama memanglah sangat dititik beratkan. Sebab dari segi sifat peribadi, maknanya dari segi sifat peribadi dia, adab sopan dia, nilai murni dia, kehidupan dia, hati budi dia, ianya menjamin kestabilan dan keharmonian dalam rumah tangga nanti. Dan memahami kepribadian pasangan bakal dapat merencana dan membantu dalam pembentukan keluarga yang sejahtera dan harmoni. Dan juga pemilihan pasangan yang baik adalah yang sebenar-benarnya lah Ustaz. Dan untuk sebagai maknanya untuk orang Islam, apa yang sebaik-baiknya
jagalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana apabila kita menjaganya, Allah akan jaga juga hubungan kita sesama manusia. Tapi bagi bangsa-bangsa yang lain, menjaga keharmonian dan nilai-nilai murni dalam kehidupan adalah yang terbaik untuk setiap manusia. Wallahu alam. Okey, terima kasih untuk kata-kata yang terakhir daripada ahli panel kita yang pertama. Jadi kita teruskan untuk ahli panel kita yang kedua, Puan Sukiyati Azim, untuk sedikit rumusan. Dipersilakan. Terima kasih Ustaz. Daripada kupasan ataupun hujah-hujah yang telah dilontarkan oleh ahli panel juga, daripada moderator sendiri, daripada tim teknikal kita tadi tu, sebenarnya komitmen untuk kedua pihak ni memainkan peranan yang penting dalam mahligai yang kita bina. Suami dan isteri dia seharusnya menjadi teman yang baiklah, teman akrab antara satu sama lain. Jadi ni antara kita ni tak ada apa-apa rahsia, tiada dusta antara kita, tiada macam kita ni saling melengkapi, dan kita juga selalu kena support each other. Macam suami kenalah support isteri. Bila Betul. penat, memasak ke, menjaga anak ke, sesekali apa salahnya kalau suami memasak untuk isteri. Dan seterusnya macam kita sesekali macam suami kenalah buat surprise untuk isteri ataupun isteri sebaliknya. Tapi macam suami ni bila isteri hantar bunga ke apa ke, buat surprise lah konon-kononnya macam nak happy-happy kan. Tiba-tiba pula suami kata gini, kenapa pula dengan isteri aku ni, terbiat ke apa? Macam tu macam tak seronok lah kan. Jadi daripada situ macam sekali kita kenalah buat surprise untuk isteri. Jadi daripada lain-lain tu, jika ada gaduh-gaduh sikit tu, gaduh-gaduh manja antara suami dan isteri tu, kita bertanggungjawab sama-sama memujuklah, menyelesaikan masalah dengan sebaik mungkin. Perkahwinan ni juga adalah satu hikmah perkahwinan ini, iaitu menjaga, memelihara kesucian keturunan dan tak kiralah agama apa pun, kita nak menjaga keharmonian dan kesucian keturunan kita daripada ikatan perkahwinan itu sendiri. Juga memelihara diri kita daripada melakukan perkara yang dilarang, membentuk sebuah keluarga yang lebih harmoni dan bahagia dalam menyusun satu masyarakat yang lebih madani. Dari situ hubungan silaturahim antara kita lebih harmoni, insya-Allah. Dan akhir kalam, betulkan niat kita daripada awal perkahwinan agar rumah tangga yang lebih barakah, insya-Allah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Saya nak sambung Kak Sukiyati tadi punya ayat berkenaan. Bila isteri buat surprise sikit, suami kata dah buat terbiat ke apa orang tu ni. Masalahnya selama berkahwin 30 tahun, itulah pertama kali dia buat surprise. Itu yang dia rasa macam buat terbiat ke apa orang tu ni. Allah. Ada terkejut. Okey, kita teruskan pada panel yang ketiga, Puan Amy Yusnoridah untuk rumusan. Okey, bagi saya rumusan kita dah banyak cerita tadi, semua sekali dah jelaskan tentang mengenali pasangan ni macam mana, dari sudut memilih suami, memilih isteri macam mana kan. Jadi yang paling utama sekali, dua nilai utama yang paling penting adalah nilai keagamaan dan kekeluargaan. Itu yang paling penting. Sebab dari segi keagamaan ni, bila kita berlandaskan keagamaan, benda tu insya-Allah akan menuju ke arah yang benar lah, yang betul kan. Dari segi persiapan jasmaninya, emosi, rohani, intelek, sebuah ikatan perkahwinan tu akan jadi lebih subur, sejahtera dan berpanjangan. Dari segi kekeluargaan pula, ialah dari segi macam mana kita nak menilai pasangan tu, dari segi ibu bapanya macam mana, apa semua tu kan. Jadi memang kita kena tengok kekeluargaan dia punya blend in tu macam mana dengan keluarga dia, adik-beradik dia okey ke tak, kita boleh blend in dengan adik-beradik dia kan. Jadi itu memang penting. Sebab tu mengenali pasangan ni memang bukan mudah sebenarnya. Dia mengambil masa yang lama, bukan dalam masa yang singkat. Jadi dalam memilih pasangan ni saya rasa lebih baik berhati-hati, ambil masa yang betul-betul, yang mana boleh istiharah, kita istiharahkan dulu. Jadi kesimpulan daripada situ baru kita buat, okey, inilah yang aku pilih. Dan daripada situlah
dua jiwa menjadi satu hati. Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih Puan Amy atas sedikit rumusan. Jadi kita contoh kepada panel yang keempat, Puan Rosita untuk rumusan. Okey, untuk rumusan daripada perbincangan kita pada malam ini, bicara hati ke hati, saya harap kita sebagai wanita, apa yang penting, jika kita meletakkan sesuatu, hubungan berdasarkan perasaan sahaja, percayalah pada saya, ianya tidak akan kekal lama dan akan gagal. Tetapi, jika sayang perasaan itu dari hati, dari dalaman kita sendiri, dan bukan hanya kerana bersifat untuk kita nakkan dia hari ini, tapi kita nakkan bersama dengan dia tu selama-lamanya. Orang kata sampai akhir hayat. Jadi apa yang penting perlu ada lahirkan perasaan kasih rasa sayang dari hati. Perlukan ada saling memahami dan perlukan ada bersifat tolak ansur di antara kita dan juga pasangan kita. Dan jangan lupa ikhlas sayang pasangan kita dari hati. Bukan kerana paksaan ataupun kerana kita akan menampakkan sesuatu benda yang pada dia tu orang kata kebendaan. Tetapi kita kena melihat dari segi dalaman. Sebagai wanita, kita perlu bijak memilih. Sebagai wanita juga, kita perlu tahu masa bila yang sesuai untuk kita membawa hubungan kita ke fasa perkahwinan. Sebagai wanita juga, kita perlu tahu adakah mental, fizikal kita dah cukup kuat untuk kita bergelar isteri, untuk kita menggalas tanggungjawab sebagai ibu dan isteri kepada suami. Dan jangan lupa, kita menyayangi pasangan kita, kita perlu menyayangi keluarga pasangan kita. Kita kahwin dengan pasangan kita kena kahwin sekali dengan seluruh ahli keluarganya supaya keserasian itu tadi akhirnya akan menjadi sebuah keluarga sejahtera. InsyaAllah itu dari saya. Okey, terima kasih Puan Rosita. Saya tertarik dengan soal kahwin dengan semua ahli keluarganya. So waktu kita dalam nak membina sebuah keluarga, kita kena lihat pasangan kita, pastikan bila kita berkahwin, bila kita berkahwin, suami perlu menerima keseluruhan keluarga kita dan isteri juga perlu menerima keseluruhan keluarga kita. InsyaAllah bila kedua-duanya ni boleh menerima baik buruk dalam ahli keluarga kita, jadi insyaAllah rumah tangganya bakal berkekalan hingga ke akhir hayat mereka. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi Alhamdulillah kita dah pun berada di penghujung program kita pada malam ini. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada keseluruhan ahli panel kita, dari penggerak wanita Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim, di atas perkongsian, memberi sedikit tips kepada pendengar-pendengar kita pada malam ini, dan juga kepada semua pendengar yang ada dalam live kita pada malam ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih juga kerana anda sudi kerana bersama-sama dengan kita di dalam program Bicara Hati ke Hati, Dua Jiwa Satu Hati. Jadi insyaAllah untuk sedikit pengumuman saya nak berikan sikit kepada anda semua. InsyaAllah kita di Teams Technical YBKDT Johor Bahru kita akan laksanakan selepas ini insyaAllah. Untuk bicara hati ke hati kita akan buat pada 2.0 pula. So hari ini 1.0 dan insyaAllah pada masa akan datang kita akan buat 2.0 dan insyaAllah kita akan teruskan juga dengan program MKS, apa nama dia punya program tu, Allahu Rabbi. Bicara Apa? hati ke hati. Bukan bicara hati ke hati, dia punya Santai. modul keluarga Sakinah Open Mic. Jadi insyaAllah kita akan buat yang ini. So nanti kita akan bersama dengan pendengar-pendengar kita yang lain semua. So MKS Open Mic. InsyaAllah kita akan maklumkan di dalam page kita bila tarikh dan masanya nanti kita akan bersama-sama di dalam MKS Open Mic. InsyaAllah. Jadi sekian saja daripada saya. Saya mohon maaf pada keseluruhan dan juga pada ahli panel kita, pada tim teknikal kita. Andai ada kekurangan, kesalahan saya dalam berbicara selama saya menjadi moderator dalam program ni, harap dimaafkan dan insyaAllah kita berjumpa pada masa akan datang. Semoga Allah merahmati apa yang kita rancang pada malam ini dan Alhamdulillah sehingga ke akhir ni program kita berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Dan jadi yang baik datang daripada Allah, yang lemah datang kelemahan. Jadi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Waalaikumsalam Okey, sebelum tu warahmatullahi wabarakatuh. kita ambil gambar dulu. Kita screenshot, kita ambil gambar. Ambil gambar, Okey, buat hati-hati. gaya. Okey, semua Hati buat ke gambar, hati. kita ambil gambar. Okey. Kita ambil gambar dulu. Buat gaya, ready? Okey. Dah ready belum? Okey.
Satu, ready. 1, 2, 3. Sekejap Apa yang ambil gambar tu? Okey, dah screenshot. YPK, Y. Okey, sekejap Sekejap. Tak nak tangan aku buat Y ni. Gini Ustaz, jangan Okay, terbalik. next. YPK. Okay, ready. Minum dulu. 1, 2, 3. Yap. Okay. Nanti kita sambung lagi Ustaz. Okay. Nak gaduh dalam ni ke? Siapa yang begitu? Okay. So. Sekejap